Assalamualaikum. Wira bersiaran lagi untuk minggu ini. Auda, telah banyak personaliti sukan yang diketengahkan menerusi program ini. Dan kami rasa ianya telah membuka ramai mata untuk bergiat hidup lebih sihat dan lebih aktif. Personaliti pertama minggu ini agak berbeza sedikit. Orangnya kecil molek, namun mempunyai misi dan visi yang amat besar dan amat mencabar. Meminati sukan lumba motocross. Gadis yang bertubuh kecil berusia 26 tahun ini begitu lasak dalam litar lumba. Persoalannya, bagaimanakah beliau boleh terlibat dalam sukan yang begitu lasak ini? Dan apakah yang mendorongnya untuk meminati sukan ini? Sama-sama kita saksikan. Sukan motocross atau sukan motor lasak adalah sukan ekstrim yang menggunakan trek atau litar off-road. Oleh kerana ia adalah sukan yang ekstrim, ia lazimnya dimainkan di litar tertutup di atas tanah yang tidak rata. Industri motocross di negara kita belum begitu berkembang dan masih belum ramai peminatnya. Liana Zakaria mula bergiat aktif dalam sukan lumba motocross pada awal tahun 2015. Sukan motocross amat jarang didengar dan tidak ramai juga yang mencuburi sukan ini. Tinjauan kru ke tempat litar perlumbaan jelas membuktikan Liana merupakan gadis tunggal di negara kita yang terlibat dalam sukan ini. Mempunyai perwatakan yang lemah lembut, siapa sangka beliau seorang yang lasak dan meminati sukan yang majoritinya dipelopori oleh kaum Adam. Pada awalnya saya start dengan Caprix Racing, tapi sukan Caprix sudah ditiadakan di Brunei, jadi saya mendapat tahu ada race motocross di sini, jadi saya terus berpindah ke bidang sukan permotoran motocross. Jadi dari situ saya belajar dan once start ikut berlumba sudah jadi rutin lah. Di sinilah trek atau litar motocross Liana. Bersama teman-teman yang mempunyai minat yang sama, di sinilah Liana menghabiskan masa beliau. Litar inilah tempat Liana memperbaiki dan melihat kelemahan beliau sebagai seorang motocross rider. Kecekapan Liana membonceng motor tidak lagi diragui. Kepantasan, keberanian dan sifat maskulin yang dimiliki Liana jelas membuktikan beliau mampu pergi lebih jauh lagi. Ketangkasan Liana di gelanggang litar setanding dengan fizikal lelaki. Tidak heranlah ahli motocross Brunei ini mampu mencabar dirinya sendiri dengan mengikuti perlawanan yang diadakan di luar negara maupun dalam negeri. Bagi Liana, sukan ini amat mencabar dirinya kerana ia menguji tahap kesabaran, mental, fizikal dan psikologi beliau. Selain motocross, Liana juga aktif dalam sukan berbasikal. Berbasikal dilakukan kerana ia juga sebahagian daripada program latihan bagi sesiapa yang mengikuti sukan motocross. Beliau juga beberapa kali telah memenangi perlombaan dalam mountain bike racing. Bagi memantapkan lagi stamina, larian juga termasuk dalam aktiviti harian beliau. Saya mula meminati sukan mountain bike, specifically enduro dari September 2016. Waktu itu saya memang sudah start dengan sukan motocross saya. Jadi cuma awalnya untuk ambil fitness motocross lah, tapi lama-kelamaan menjadi hobi dan mula aktif dengan perlumbaan-perlumbaan enduro di dalam dan di luar negara. Litar motocross lah yang menjadi sahabat setia Liana. Litar itu jugalah yang menyaksikan Liana terjatuh, tercedera, kesakitan dan sebagainya. Namun, semua itu tidak menghalangnya untuk terus meminati sukan ini. Sukan ini jugalah yang membawa beliau menjelajah negara-negara jiran dan sekaligus memperkenalkan negara kita ke dunia luar.
Sukan motocross telah menemukan Liana dengan ramai rakan dari luar negara. Selain berpeluang mengeratkan silaturahim dengan ramai rakan baru, ia juga sebagai platform menimba pengalaman khususnya dalam sukan motocross. Liana, dia adalah seorang perempuan yang jarang kami mendengar lah. So di Brunei ini jarang kami mendengar macam perempuan main sukan rasak macam motocross ni. Sampai lagi main mountain bike. Memang seorang individu yang unik lah sikit. Pengalaman perlumbaan motocross yang saya pernah ikuti adalah seperti kalau di Borneo, di Miri, Sarawak. Kalau Semenanjung, seperti Johor Bahru, Kemaman, Terengganu. Saya juga pernah mengikuti perlumbaan motocross di negara Filipina juga baru-baru ini. Berhadapan dengan risiko seperti kecederaan bukanlah perkara berat bagi Liana. Liana berpendapat walau apapun jenis sukan yang diceburi, seseorang individu tidak dapat lari daripada kecederaan. Apatah lagi dalam sukan motocross. Namun, beliau melahirkan rasa syukur kerana selama turun di litar motocross, beliau tidak pernah mengalami kecederaan yang serius. Apa yang penting, keselamatan harus diutamakan dan latihan mencukupi perlu berjalan seiringan. Dengan mengikuti perlumbaan-perlumbaan di luar negara, bagi saya ianya akan lebih memotivasikan diri saya untuk membuat latihan. Dan kalau tani lumba luar negara, kita ni akan tahu di mana kita ni, posisi kita ni dengan pelumba-pelumba luar negara. So macam kalau kami kalah pun kami tahu macam mana akan improve lagi. Bagi memantapkan tahap kecekapan dan ketahanan, Liana memastikan beliau akan turun ke gym bagi sesi latihan fitness. Liana akan memberi ruang 2 kali dalam seminggu untuk ke gym, manakala setiap Sabtu dan Ahad akan dikhususkan untuk menjalani latihan motocross. Bagi Liana, latihan yang mantap memberikan hasil yang memuaskan pada dirinya. Meskipun padat dengan jadual kerja sebagai seorang kaki tangan di salah sebuah firma kewangan, namun waktu untuk ke gelanggang litar motocross tetap menjadi kemestian. Di masa akan datang, saya cuba untuk improve lagi lebih dalam sukan ini supaya saya dapat mengikuti pertandingan-pertandingan yang lebih di khilaf seperti
yang Asia FIM Motocross dan dapat mewakili negara Brunei Darussalam. Liana berharap beliau akan dapat memperbaiki lagi persembahan beliau di atas litar. Sasaran utama adalah untuk bersaing dengan pelumba-pelumba motocross dari luar negara dan sekaligus ingin mengharumkan nama negara. Harapan saya dalam sukan ini supaya belia-belia di negara Brunei Darussalam dapat menjadi proaktif dan semestinya memilih sukan motocross supaya dapat mencari bidang yang mereka minati dan terus mengejar bidang itu dengan proaktif. Meskipun karakter perempuan terkenal dengan sifat femininnya, namun Liana berjaya membuktikan bahawa sifat lemah lembut seorang wanita juga berjaya setanding dengan ketangkasan lelaki. Bercerita mengenai ketangkasan, atlet berikutnya memilih sukan gasing. Auda, gasing adalah merupakan permainan warisan dan tradisi di negara kita yang kebiasaannya dimainkan oleh kaum lelaki tanpa mengira peringkat umur dan latar belakang. Permainan gasing memang cukup dikenali ramai dan permainan ini telah wujud sejak 2000 tahun yang lalu. Ternyata gasing masih begitu gah dan mempunyai peminat-peminatnya yang tersendiri. Personaliti yang kedua minggu ini banyak menghabiskan masanya dengan aktiviti bermain gasing. Berusia 49 tahun, Awang Jasni bin Haji Ompak, anak kelahiran kampung Curung ini mula mengenali permainan gasing semenjak beliau kecil lagi. Minat yang dipupuk sejak dari kecil ini mendorong Awang Jasni untuk lebih mendekati lagi seni permainan gasing ini. Meskipun pada awalnya ia hanyalah sebagai riadah, namun kerana minat yang menebal, Awang Jasni juga turut serta dalam perlawanan-perlawanan yang dianjurkan di dalam maupun di luar negeri. Dalam permainan gasing ini, sebenarnya saya mula-mula berkecimpung main gasing setelagi nyorong atau setelagi damit lah. Umur 6 tahun sudah pandai bermain gasing. Pasal lagi dahulu tu memang ada permainan lain, gasing sajalah mainan kami. Mula-mula aktif banar nyorong tu yang sampai ke peringkat yang ada masanya tu tahun pertengahan 80-an dah mula bergiat aktif dalam permainan gasing tradisi dan seterusnya main gasing pangkah. Gasing tradisi ini pun sekarang ini dari beberapa dimainkan. Jadi yang lebih kami utamakan sekarang ini main gasing pangkahan ini lah. Permainan gasing pangkahan ini sebenarnya ia berasal daripada semenanjung Malaysia dan kita ni di Brunei ini mula-mula terdedah dengan permainan gasing pangkahan ini pada sekitar tahun pertengahan 80-an lah. Yang mana pada asalnya gasing pangkahan ini seperti mana yang kita ni lihat dalam kita ni berlatihan tadi itu ada perubahan sudah daripada awalnya. Awalnya cuma ia dulu barat gasing ataupun dikira. Sekarang ini dulu 1.200 gram, sekarang ini 800 gram. Itulah yang saya tahu asal-usul gasing pangkah. Gasing yang berkualiti diperbuat daripada bahan atau material yang tahan uji. Kayu impas dan kayu menggaris adalah dua jenis kayu yang apabila dijadikan gasing amat sesuai dan bertahan lama. Manakala tali gasing pula lazimnya diperbuat daripada kulit kayu timbaran. Gasing palajau, gasing lunjong, gasing tradisi dan gasing pangkah adalah di antara nama-nama gasing yang selalu disebut-sebut. Kekuatan gasing dan kepakaran si pemain gasing menyumbang kepada ketahanan gasing berkenaan untuk berputar lama. Kelamaan pusingan gasing dan cara bagaimana gasing itu dibaling adalah di antara penilaian yang diambil kira dalam sesebuah perlawanan.
Seperti yang dinyatakan oleh Awang Jasni, keseronokan bermain gasing ialah apabila melihat gasing berkenaan berpusing dalam jangka masa yang panjang. Ini dapat dibuktikan oleh Awang Jasni apabila beliau telah banyak kali menjuarai perlawanan gasing. Awang Jasni telah banyak menjuarai kejohanan gasing yang diadakan di negara kita. Pada tahun 2013, Awang Jasni telah berjaya menyandang tempat ketiga dalam kejohanan Multaka Melayu Islam Beraja. Pada tahun-tahun berikutnya pula, beliau menjuarai kejohanan gasing sempena Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan juga Jubli Emas Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Antara kenangan yang tidak dapat saya lupakan sepanjang saya berkecimpung dalam permainan gasing Pangkah ini ialah pada tahun 2016 sewaktu kejohanan gasing Pangkah sempena Hari Keputeraan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan, yaitu yang mana pasukan kami, yaitu pasukan daripada Kampung Jeludong telah berjaya menjuarai kejuaraan tersebut. Bukan lagi sekadar menjuarai, tapi daripada juara, naib juara ketiga dan keempat semua daripada Kampung Jeludong. Disiplin yang tinggi perlu ada untuk menjadi seorang pemain gasing yang berjaya. Bagi Awang Jasni, mempunyai keyakinan yang tinggi adalah sesuatu yang perlu diterapkan dan jangan melakukannya hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Awang Jasni turut melakar kejayaan di luar negeri. Tahun 2012 merupakan titik tolak bagi kejayaan Awang Jasni. Memenangi naib juara di kejohanan gasing Pangkah yang diadakan di Pahang menguatkan semangat beliau untuk terus mencipta kejayaan. Alhamdulillah, sepanjang pembibitan saya mewakili negara dalam permainan gasing Pangkah ini, antara pencapaian saya yang tertinggilah pada tahun 1995 kami berjaya menjuarai terbuka Sarawak yang diadakan di Limbang, dan pada tahun 2014 kami juga berjaya menjuarai terbuka Negeri Johor. Tahun 2013, dalam kejohanan terbuka gasing Pangkah yang diadakan di Negeri Sembilan Malaysia, Awang Jasni sekali lagi merangkul naib juara. Pingat-pingat kejuaraan rapi tersusun kemas di kediaman Awang Jasni. Tahun 2013, bersempena dengan Labuan Art Festival, Awang Jasni mendapat tempat ketiga. Meskipun mendapat tempat ketiga, semangat untuk menang tidak pernah luntur. Ini dapat dibuktikan oleh beliau apabila menjuarai di kejohanan gasing Pangkah terbuka Johor yang diadakan pada tahun 2014. Bagi memantapkan lagi performance permainan, Awang Jasni memperuntukkan masanya untuk berlatih dengan giat. Gelanggang gasing setenaga dan gelanggang gasing SNHB saksi kepada ketekunan Awang Jasni berlatih. Beliau boleh menghabiskan masa yang lama untuk berlatih demi memperbaiki lagi cara permainan beliau. Saya berharap supaya permainan gasing Pangkah ini dapat dipelajari oleh semua pihak. Kerana apa yang saya maklumi sekarang ini pemain-pemain yang ada masa ini pun sudah berusia, dan saya mengharapkan Persekutuan Gasing Negara Darussalam yaitu Pargab akan dapat mengadakan jerayawara atau apa khusus untuk macam mana format ataupun cara pertandingan permainan gasing Pangkah ini mau ditunjukkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Awang Jasni berjaya melakar kejayaan demi negara. Bukan mudah untuk berjaya jika tiada mempunyai kesungguhan dan kemahiran, bersabar, mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai komitmen yang padu mendorong kepada kejayaan. Itulah dia dua personaliti yang cukup bermotivasi. Semangat dan keberanian mereka memang patut dicontohi. Setiap cabaran dilalui dengan penuh berani. Kita memang sepatutnya berbangga dengan pencapaian mereka kerana telah berjaya mengharumkan nama negara. Sekian dulu Wira bersiaran untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum.